Senyap je, saya tak tahu nampak ke tak nampak ni. Ada ke tak ada orang ni. Okay, so ini latihan lepas. Ada masalah tak? Peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif ni. Ada masalah tak nak jawab soalan ni? Tak ada. Tak ada, boleh jawab Okey, soalan yang pertama ni, kenal pasti peristiwa berikut saling eksklusif atau tidak saling eksklusif. Saling eksklusif ni apa? Apa maksud saling eksklusif? Apakah maksud peristiwa saling eksklusif? Banyak ya. Sebelum kita jawab, kita ulanglah balik. Apakah maksud saling eksklusif ni? Apa maksud tidak saling eksklusif? Siapa boleh bagi tahu jawapan? Awak lambatlah kita habis kelas. Awak habis jawab cepatlah kita habis kelas. Apakah maksud saling eksklusif? Eksklusif. Saling eksklusif, apa maksud dia? Dia ada kaitan. Ada kaitan? Ada kaitan. Ada ke tiada? Ya. Tiada. Tiada. Okey, kalau saling eksklusif ni, dua peristiwa atau lebih tidak boleh berlaku serentak. Dia tak boleh berlaku serentak. Okey, tak boleh berlaku pada masa yang sama lah. Jadi dia adalah saling eksklusif. Kalau tidak saling eksklusif, okay, dia boleh berlaku pada masa yang sama. Okay, cuba kita tengok latihan. Yang pertama, peristiwa dia ialah memilih murid lelaki atau murid perempuan untuk dilantik sebagai ketua kelas. Okay, bolehkah kita lantik seorang lelaki dan seorang perempuan dalam masa yang sama? Tidak. Tidak. So kalau tidak, dia adalah Eksklusif. saling eksklusif. Dua-dua ada eksklusif, saling atau tidak saling je. Okey. Okay, so saling eksklusif. Okay, B, mendapat bola kuning atau bola merah daripada sebuah kotak yang mengandungi bola merah. Saling eksklusif. Saling eksklusif. Tak boleh berlaku serentak. Kalau merah, merah je. Kalau kuning, kuning sahaja. So, saling eksklusif. Mendapat nombor 6 dan gandaan 2 pada sekali labungan dadu adik. Boleh tak kita dapat nombor 6 dan juga gandaan 2 pada Boleh. sekali labungan dadu adik? Ya, boleh. So, kalau boleh, dia adalah Tidak saling eksklusif. tidak saling eksklusif. Sebab nombor 6 tu adalah nombor gandaan 2. So boleh bertindih. So tidak saling eksklusif. Okey, D, memperoleh angka dan gambar bila melambung sekeping shilling. Boleh berlaku serentak tak? D. 145. Tak boleh saling eksklusif. Tak boleh serentak. So saling eksklusif. Okey, E, membelok kanan dan kiri semasa di simpang T. Boleh berlaku serentak tak? Tak. Tak boleh. Kita kena pilih salah satu je, kanan atau kiri. So tak akan bersilang. Okay, so saling eksklusif. Okay, F, mendapat satu nombor genap dan nombor perdana dari kumpulan nombor 1 hingga 10. Boleh. Boleh bersilang. Nombor apa tu? Apa nombor genap dan juga nombor perdana? Dua. Nombor 2. Okay, nombor 2 sahaja nombor genap yang nombor perdana. Yang lain semua nombor ganjil. So, bila ada persilangan, dia tidak saling eksklusif. Okay, boleh faham Okay, soalan seterusnya. Okay, ni aktiviti mengesahkan rumus kebarangkalian ni.
peristiwa saling eksklusif. Okey, diberi set A ialah nombor perdana antara 1 hingga 20. So apa nombor dia? Kita senaraikan dulu dia punya unsur. Nombor perdana 1 hingga 20 bermula dengan nombor Betul. 1 bukan, 2, 2. Nombor perdana start dengan nombor 2. 1 bukan nombor perdana. Okey, 2 lagi, 3, 3, 3, 7, 5, 5 dulu, lepas tu 7, 7, 9, 9, 9 kan? 9 bukan, yang 3, 11, 11. Lagi 13, 13. 15, bukan 12, 17, 14, 14. 14 bukan 17, 14 boleh bagi 2, bukan? Oh. Tak boleh. 17, 17. Ada lagi? 19, 19. Ada lagi? tak ada. Okey, sebab hingga 20 je, so sampai 19. Okey, B pula gandaan 4 daripada 1 hingga 20. So apa unsur dia? Gandaan 4 bermula dengan 4, 8, 12, 12, 16, 16, 10. 20. Okey, sampai 20 lah. So tidak dapat unsur dia. So kita boleh lukiskan gambar rajah Venn bagi set A dan B. Ada tak persilangan antara A dengan B? Ada. Ada ke? Ada. Tak ada. Ada kan? Ada. So bila tak ada, maksud dia memang peristiwa saling eksklusif lah. Saling eksklusif, so dia tak akan bersilang. Dia kita kena buat 2 kotak yang asing lah. 2 kotak asing A, B, tutup kotak dia. Okay, bila tulis unsur, ingat itu unsur macam ni kita kena letak titik. Awak tak letak titik, salah gambar rajah awak walaupun nombor dalam dia betul. Okay, isikan titik-titik tu. Mesti kena ada setiap unsur ada titik. Tak ada titik menunjukkan dia bilangan. Okay, gambar rajah dah selesai, so kita boleh jawab soalan. Soalan A, senaraikan persilangan antara set A dan set B. Ada persilangan tak? Tiada. Kalau tak ada, jawapannya Tak ada. apa? Saling, tidak saling eksklusif. Macam mana nak tulis jawapan dia? Lepas dia suruh senaraikan ni. Set A Set dan A dan set set B B tidak saling bersilang. tidak saling eksklusif. Tidak, sekarang ni soalan dia senaraikan. Senaraikan persilangan tiada. antara set A dan set B. Kalau Tulis tiada, tiada kita situ. letak apa? Kalau tak ada, kita letak apa? Simbol tak bersilang tu apa Ni, set kosong. yang tu Okey, sama ada awak buat simbol set kosong ini ataupun awak boleh buat simbol yang ini sahaja. Salah satu. Simbol kurungan, tak ada apa kat dalam. Okey, kalau buat set kosong yang ini, tak payah kurungan. Okey, kalau nak kurungan, guna yang ini. Jangan letak dua-dua, kalau tak dua-dua salah. Salah satu sahaja. Okey. Okey, yang kedua B, kesatuan antara set A dan set B. So kesatuan maksudnya yang U tu lah, dia senyum tu. Jadi semua unsur dalam set A dan juga semua unsur dalam set B kita salin balik. So awak dapatlah A kesatuan B ialah semua nombor ni lah. Kena salin semua balik. Ada berapa unsur semua ni? Berapa bilangan unsur dia? Saya letak kat sini lah bilangan A. 13. 13 13. 13. Okey, jadi dapatlah jawab soalan C dengan D. Soalan C, P lah kebarangkalian. Okey, senaraikan kebarangkalian, cari kebarangkalian A dan B. A dan B dan bermaksud persilangan. Kesatuan bermaksud yang senyum ni lah. Atau. Dan yang ini atau yang ini. Okey, atau itu kesatuan, persilangan tu dan. So jadi untuk C apa jawapan dia? P dan B. Kebarangkalian A dan B. A dan B ada berapa unsur dia?
Ada 13. A dan B. A A dan B. persilangan B. Tak ada. Tak ada. So jadi Kosong. kosong. So jawapan dia kosong lah. Oh. Okay. Jadi A persilangan B tak ada, so dia akan jadi kosong. Kalau D, rangkalian A atau B, 13. 13 per 13 per 13. 13 per 13. So sama dengan 1. 1. Okay, boleh jawab ambil A tu sama dengan berapa, sebab hukum dia tahu kan PA atau B ni sebenarnya PA tambah PB. Tolakkan dengan persilangan. So kalau tak ada persilangan, kita ambil PA tambah PB je lah. So yang dibuat yang ni 8 per 13 tambah dengan 5 per 13 dapatlah 13 per 13 sama dengan 1. Okay. Ada masalah yang ni? Pergi soalan seterusnya. Okay, soalan ni. Ini untuk peristiwa tidak saling eksklusif bermaksud ada persilangan. Kita cari dulu set A ni. Apakah unsur bagi set A? X ialah nombor kuasa 2 sempurna dari 1 hingga 40. So apakah nombor kuasa 2 sempurna? 1 hingga 40? 2. 2? 2 nombor kuasa 2 sempurna ke? 1, 4, 9, 1, 4, 9, 16, 16, 25, 36. 25, 36. Okay, betul. Set B pula. Ada soalan ke? Ada soalan boleh tanya. Okay, set B, X ialah nombor ganjil di antara 1 hingga 40. Ni banyaklah ni nombor ganjil ni. So start dengan nombor 3. 3. 1. Start dengan nombor 1. Baru 3. Okay, ni banyaklah. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39. Dah cukup. Ada berapa semua unsur ni? Yang ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bawah ni set B ni ada berapa unsur dia? Dua puluh. 20. So 26 semua. Okay, so lukis gambar Raja Van. Kita tengok dulu persilangan ada tak? Ada tak persilangan A, persilangan B ada tak? Ada. Apa yang sama? Nombor 9. Nombor 1 dulu. Nombor 1. Nombor 9. Ada lagi? 25. 25. 3 je kan? So bilangan dia ada 3. Okay, so kita dapat lukislah graf, lukis gambar Raja Van. So bersilangan dia ada 3. So kalau bersilang kena buat persilangan lah. Bersilang A dengan B. So dalam ni ada 3 unsur. So yang baki A sahaja baki dia, yang B sahaja baki dia. Okay, so dia jawab soalan. Kesatuan antara set A. Okay, persenarakan persilangan set A dan set B ni kita dah buat tadi ni. Yang ini atas ni. So kita dapat jawapan dia 1925. Senaraikan kesatuan antara set A dan set B. Kita kena ambil semua ni lah. Salin balik semuanya. Akan dapat panjang lah jawapan dia. Okay, kalau C, kebarangkalian A dan B berapa? 3 per 26. 3 per 26. 23. Salah kira bukan 20 lah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Yelah. Tak. Kenapa? Yelah. 20 tambah 6 tolak 3. So 23. Okay, betul.
Sebab ada yang sama kan. Okay, 3 Kenapa per 23 macam tu? sebab A dengan B ni ada yang sama. So kalau ada yang sama tu kita kira sekali je. Kita tak kira Oh. masing. Jadi 26 ni tolak dengan 3 lah. Maksudnya 20 tambah 6 tolak dengan 3. Okey. Okey, ataupun ni lah awak senaraikan macam ni, awak kira balik. Ada 23. Okey. Okey, D. Kebarangkalian A atau B. A atau B semua ni lah. Okey, kita boleh guna rumus. Rumus apa? Okey, P A atau B ni kita boleh guna rumus yang inilah. P A tambah P B tolakkan dengan P A dan B. Okey, ataupun awak ambil je yang ini sahaja, tambah ini, tambah ini. Kebarangkalian ini tambah kebarangkalian yang tengah-tengah ni, kebarangkalian ini. Pun boleh. Okey, ada dua cara. Yang ni dia guna cara yang atas ni lah. Okey, kalau ikutkan A ada 6, so 6 per 23, B ada 20, 20 per 23, tolakkan dengan yang bersilang ni, 3 per 23. So akan dapat 23 per 23, so jawapan dia 1. Semualah, sebab tak ada yang dekat luar. Jawapannya 1. Okey, boleh? Kita teruskan lagi. Boleh saya teruskan? Boleh cikgu? Okey. Okey, soalan nombor 9. Sekeping kad bertanda dengan nombor 1 hingga nombor 9. Dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Satu kad dipilih secara rawak daripada kotak itu. So, jadi kebarangkalian unsur yang kita akan dapat ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini unsur dia. Jadi bilangan dia semua ada berapa? Bilangan sampel. Ada berapa bilangan sampel dia? Ada berapa semua nombor dalam tu? 9. Okey, 9 lah. Adakah peristiwa memilih nombor genap dan faktor bagi 4 adalah saling eksklusif? Ada tak bertindih? Dia saling eksklusif ke tidak saling eksklusif? Tak faham lah cikgu soalan ni cikgu. Okey, apakah peristiwa memilih nombor genap dan faktor bagi 4 adalah saling eksklusif? Maksudnya kalau kata saling eksklusif, maksudnya nombor genap dengan faktor bagi 4 tu tak akan bersilang. Oh, dia tidak saling eksklusif. Tidak saling eksklusif. Kenapa? Sebab ada 2 dengan 4. Ya, betul. Tidak saling eksklusif. Sebab nombor genap 2 dan faktor bagi 4 ni, nombor 2 dengan 4 tu adalah untuk dua-dua sekali. Ada persilangan. Jadi dia tidak saling eksklusif. Okey, B. Hitung kebarangkalian mendapat nombor genap atau nombor perdana. Kebarangkalian mendapat genap atau perdana. Okey, bila ada persilangan. Ada persilangan ke genap dengan perdana ni? Okey, yang pertama kita cari dulu genap. Apakah unsur bagi genap kat sini? Apa nombor-nombor dia? Apa nombor genap? Apa nombor genap? 2, 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4 dan 8. 2, 4, 6, 8. 8. So dia akan jadi 4 je lah kan? Lagi satu perdana pula. Okey, nombor perdana pula apa? 2, 2, 3, 5, 7. Dia dapat. ini saja. So perdana pun ada 4. Ada tak persilangan antara genap dan perdana? Ada Nombor berapa? nombor 2. 2 sahaja. So dia punya ni adalah genap dan perdana ada 1 sahaja. Jadi hitungkan kebarangkalian P kebarangkalian bagi mendapat nombor genap atau kesatuan perdana. So kita tahu hukum dia, kalau P kesatuan B ni
G kesatuan B ni ialah PG tambah P perdana tolakkan dengan genap dan perdana. So kita akan dapat untuk genap 4/9. Okey, sebab semesta dia sini 9. Tambahkan perdana pun 4/9. Tolakkan dengan yang bertindih 1/9. So jawapan dia adalah berapa? Saya rasa Boleh rasa ke? Satu je aku, satu. 7/9. 4 tambah 4 tak? 7/9. 7/9. Okey, 8/9 tolak 1/9, 7/9. Okey, itu jawapan untuk nombor 1. Okey, nombor 2. Okey, sebuah kotak menaungi 6 biji guli biru, 4 biji guli hijau, 5 biji guli kuning. Sebiji guli diambil secara rawat daripada kotak tersebut. Okey, sebab kalau sebiji je tak payah buat pokok lah ni. Cari kebarangkalian bahawa guli yang terpilih adalah biru atau hijau. So dia nak cari kebarangkalian yang pilih biru atau hijau. Okey, bilangan sampel berapa? Kita tulis siap-siap. Ada 15. 15. Okey, biru ada 6, hijau ada 4, kuning ada 5. So dia nak cari kebarangkalian biru atau hijau. Jadi kita kena guna formula ni lah. Ada tak persilangan biru dengan hijau ni? Ada tak persilangan dia? Boleh tak kita ambil biru dengan hijau serentak? Boleh kalau ambil dua-dua lah. Tapi dia kata sekali je kan? Tak dapat. Sebiji guli diambil secara rawat, sebiji sahaja. So tak mungkin bersilang. So bila sebiji sahaja, so tak payah tolak lah. Takkan ada yang persilangan. So kita ambil yang ni je lah. Ya. Kalau 2 biji macam mana? Kalau 2 biji, kita tengok pula situasi dia dipulangkan ke ataupun tanpa pemulangan. Kita tengok pula situasi dia. Kalau ini dia ambil sekali je. Okay, kalau biasanya kalau 2 biji kita buat gambar rajah pokok lah baru kita nampak. Okay, so kalau situasi yang ini sebiji tak payah buat je. Okay, so jadi kebarangkalian biru. Berapakah kebarangkalian untuk dapat biru? 6/15. 6/15. Tambahkan dengan hijau? 4/15. 4/15. So jawapannya kita akan dapat 10/15. Mesti kecilkan. 2/3. 2/3. Okey, betul. Tak ada masalah senang je. Okey, seterusnya. Sehelai reben dipilih secara rawat, sehelai juga. So tak ada masalah, senang je. Sebuah kotak mempunyai 3 reben biru, 3 reben hitam dan 5 reben merah. Jadi bilangan sampel semua ada berapa? 11. 11. Okey. So A disuruh cari kebarangkalian bahawa reben biru atau merah dipilih. Akan ada persilangan tak ini? Tiada. So tiada persilangan, so kita buat formula ni je lah. Biru tambah kebarangkalian merah. Okey, jadi berapakah kebarangkalian biru? 3/11. 3/11. Merah? 5/11. 5/11. So jawapannya kita akan dapat 8/11. Okey, B pula. B dia nak cari kebarangkalian reben biru atau hitam. Tidak dipilih. Tidak dipilih, so saya letak tanda apostrofi lah. Okey, maksudnya kalau biru atau hitam tak dipilih, warna apa yang kita pilih? Warna merah. Warna merah. So jawapan dia sama dengan warna merah lah. So jawapan dia adalah 5/11. 5/11. Itu je. Okey, itu je lah jawapan dia.
Atau yang ni pun awak boleh buat cara yang lain. Awak boleh buat cara yang ini. Okey, ini maksudnya 1 tolak. Sebab 1 tu semua. Tolakkan dengan yang bukan biru hijau. Okey, sama ada guna cara ini pun boleh. Okey, ni kurungan lah. Kena selesaikan yang ni dulu. So, 1 tolak biru 3/11 tambahkan dengan hitam 3/11. So, akan dapat 1 tolak 6/11. Samalah jawapan dia 5/11. Okey, mana-mana boleh. Awak nak guna yang ini boleh. Ambil yang ni terus pun boleh. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, kita nak masuk bahagian terakhir lah ni. Bahagian terakhir, bab kebarangkalian. Okay, itu aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Okay, aplikasi ni sebenarnya penyelesaian masalah aja sebenarnya. Okay, kamu guna balik apa yang kamu belajar yang sebelum ni lah. Okay, contohnya ini. Okay, sebiji dadu adil dilambung 2 kali berturut-turut. Jika uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali. Berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh? So, kita kena tahu, nak jawab soalan ni, kita kena tahu kebarangkalian mendapat sekurang-kurangnya satu kuasa 2 sempurna akan diperoleh. Okey. Jadi, kalau macam ni, kita kena buat gambar rajah pokok. Kita dapat kebarangkalian, baru kita cari berapa kali. Okey, macam ni lah. Okey, peristiwa mendapat kuasa 2 sempurna, peristiwa bukan kuasa 2 sempurna, so kita kena buat gambar rajah pokok. Okey, kenapa 1/3 kat sini? Tahu tak kenapa? Tak tahu, saya terangkan. Okey, sebiji dadu adil dilambung 2 kali berturut-turut. Okey, dadu adil kita ada nombor 1 hingga 6. Okey, 1 hingga 6 kan? Okey, kali pertama, okey, kuasa, untuk dapat kuasa 2 sempurna ni, apa nombor dia? Daripada dadu tu, 1 hingga 6 tu kan, dadu kan kita ada 1 sampai 6. So, apakah unsur bagi kuasa 2 sempurna? Bagi dadu. Apa unsur dia? Senyap dah. Apakah unsur kuasa 2 sempurna bagi dadu? 4. 4 lagi. 6. 6. Bukan 6, bukan 6. 4 je. 4 je? Rasa 4 ikut. 1. Ada 1. Oh, 1, 4. Itu pun kuasa 2 sempurna Ingat 1 dan 4. Jadi dia adalah 2. Okay, bilangan dia 2. Jadi kebarangkalian untuk dapat K ni adalah 2 per daripada keseluruhan 6. Sebab tu kita dapat 1/3. Sebab tu kat sini 1/3. Okay, nanti kan tak tahu pula kenapa 1/3 kat sini. Okay, kalau bukan kuasa 2 sempurna, jadi ada 4 lah. Okay, nombor 2, nombor 3, nombor 5, nombor 6 ini bukan kuasa 2 sempurna. So jadi 4/6, kita kecilkan kita dapat 2/3. Okay, sebab tu kat sini 2/3. Okay, labungan pertama, kalau dapat 1/3, bukan 2/3. Labungan kedua pun sama sebab dia tak bersandar. Okay, dia tak bersandar. Jadi ini 1/3, 2/3, 1/3, 2/3. Okay, kesudahan dia yang ini dua-dua kuasa 2 sempurna, yang ni salah satu je kuasa 2 sempurna, yang ni dua-dua bukan kuasa 2 sempurna. Jadi soalan kat sini dia kata berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperolehi. Jadi kalau ada 2 ni kita terima, yang ada 1 pun kita terima, yang ni kita tak terima. Jadi kebarangkalian K dan K tambahkan dengan kebarangkalian
K dengan K prime ni tambahkan dengan K prime dengan K ni. Jadi 1/3 darab 1/3 tambah 1/3 darab 2/3 tambahkan 2/3 darab 1/3. So awak akan dapat 5/9. Okay, dah dapat kebarangkalian, tak selesai lagi sebab dia nak berapa kali jika uji kaji dilambung sebanyak 540 kali. Jadi 5/9 tadi darabkan dengan 540, so awak akan dapat jawapan dia. Jawapan dia berapa? Hilang pula dia. Okay, jawapan dia adalah 300 kali. Okay, ini jawapan akhir dia lah, yang bawah ni. Okay, kira kebarangkalian, kira berapa kali. Boleh Kalau ada soalan tanya Okay, soalan seterusnya, sebuah kotak mengandungi 7 biji guli merah, 5 biji guli kuning, 3 biji guli biru. Okay, 2 biji guli dipilih secara rawak. So, 2 biji dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu. Dikeluarkan satu demi satu. Bermaksud ni takkan dipulangkan lah. Tak juga. Ada syarat dia kat sini. Sekiranya guli pertama berwarna biru. Ini ayat dia. Maka guli biru itu akan dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Sekiranya guli pertama bukan berwarna biru. Isyarat dia ni. Maka guli itu tidak dipulangkan ke dalam kotak dan guli kedua dipilih. Okay, kalau dapat biru kita pulangkan. Lepas tu kita pilih warna lain pula. Okay, kalau tak dapat biru kita tak pulangkan. Okay, lepas tu pilih nombor lain pula. So, hitung kebarangkalian mendapat kedua-dua guli berlainan warna. Kedua-dua guli berlainan warna. Ini yang dia nak. Okay, macam mana nak buat? Bilangan sampel semua ada berapa? Kita kena tahu bilangan sampel dulu. 7 guli, 5 kuning. 7 merah, 5 kuning, 3 biru. So, jadi berapa? Berapa? Senyap je ni. Berapakah bilangan sampel? Nak jawab soalan kena tahu bilangan sampel sebab kita nak cari kebarangkalian. Okey, 15. Okey, betul Ilya. Okey, 15. Bilangan sampel ada 15. 7 campur 5 campur 3 jadi 15. Okey, so nak cari kita kena buat gambar rajah pokok lah. Okey, merah, kuning, biru. Merah 7/15. Kuning nak dapat kuning 5/15. Biru 3/15. Okay, kemudian guli yang kedua pula kita ambil sebab kalau dapat merah bukan warna biru kita tak pulangkan. So jadi bilangan dia akan kurang. Jadi merah dah ambil 1 tinggal lagi 6 lah daripada 14. Kuning kekal 5 daripada 14. Biru kekal 3 daripada 14. Kalau guli Cikgu, ya. saya nak tanya. Kenapa 6/14? Okey, sebab kita dah ambil warna merah 1. Guli pertama kita ambil warna merah. Okey, bila merah kita dah ambil, jadi bilangan sampel tu dah jadi 14 lah, tak jadi 15 dah sebab merah 1 dah keluarkan. Kita tak pulangkan dah. Sebab dia dah katakan kalau bukan biru kita tak pulangkan. Tidak pulangkan. Jadi merah bukan biru. So lah, kalau kita dah ambil merah, kita tak pulangkan merah dah. Kita ambil guli yang lain pula. Jadi guli dalam tu dah tinggal 14 je lah. Sebab tu dia dapat 6/14 sebab merah dah ambil 1. Merah daripada 7 jadi 6 daripada keseluruhan. Kuning kekal 5. Biru kekal 3. Tapi sampel dah tinggal 14 lah. Sama juga dengan kuning. Kalau awak dah ambil kuning, warna merah kekal 7 sebab merah tak ambil lagi. Tapi bilangan sampel dah jadi 14 lah. Okay, kalau kita ambil warna kuning, nak ambil kuning lagi, sampel dah bilangan kuning dah tinggal 4 lah sebab 1 dah ambil. Okay, 4/14. Kalau warna biru,
kekal lagi, masih ada lagi warna biru, so masih lagi 3/14. Kalau awak ambil warna biru, kalau warna biru kita ambil mula-mula, dia akan pulangkan balik. Jadi kat sini kekal 15. Merah kekal 7 sebab warna biru kita ambil, kuning kekal 5. Cuma biru akan jadi, biru pun tak berubahlah 3. Sebab kita dah pulangkan balik. Okay, walaupun 3, kita dah ambil biru, kita pulang balik, biru kekal lagi 3. So dapat sama. Okay, jadi dalam kes M merah dengan kuning ni dia adalah kes bersandar. Yang biru ni dia yang tidak bersandar lah. Okay, bila dah dapat tuliskan kesudahan dia, dapatlah kita cari kedua guli berlainan warna. So kalau berlainan warna, yang inilah. Ini tak sama warna. Ini tak sama warna. So kita cari dia punya kebarangkalian. Kebarangkalian merah dan kuning 7/15 darab 5/14. Merah dan biru 7/15 darab 3/14. Kuning merah 5/15 darab 7/14. Kuning biru 5/15 darab 3/14. Biru merah 3/15 darab 7/15. Dan biru kuning 3/15 darab 5/15. Tekan kalkulator, dapatlah jawapan dia ini. Okey, selesai. Boleh, ada soalan? Tak ada? Tak ada, kita tengok soalan ni. Kajian tentang jantina anak terhadap 16,000 keluarga yang mempunyai 2 orang anak telah dijalankan. Okey, anggarkan bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak lelaki dalam kajian tersebut. Okey, 2 orang anak, so kena buat pokok. Anak ada 2 je jantina lelaki dan perempuan. Okey, ini anak pertama. Anak pertama mungkin lelaki, mungkin perempuan. Yang ini pula anak yang kedua. Mungkin lelaki, mungkin perempuan. Lelaki, perempuan. Okey, kebarangkalian dapat lelaki, sama je lah half-half. Ini pun samalah half-half. Ini tak bersandar ni. Okey, jadi kebarangkalian anak dia dua-dua lelaki ini. Yang ini lelaki perempuan. Yang ini perempuan lelaki. Yang ini perempuan perempuan. So dia nak anggarkan bilangan keluarga yang punya sekurang-kurangnya seorang anak lelaki dalam kajian tersebut. So seorang anak lelaki sekurang-kurangnya, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Jadi kebarangkalian sekurang-kurangnya satu lelaki. Okey, sama dengan, okey, boleh nak tulis ini pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. L dengan L tambah P, L dengan P. P dengan L. So awak akan dapat 1/2 darab 1/2. 1/2 darab 1/2. So apa jawapan dia? Tiga per 4. Tak menjawab soalan lagi Ini baru kebarangkalian. Soalan nak anggarkan bilangan yang ada sekurang-kurangnya seorang lelaki daripada 16,000 keluarga. So bilangan keluarga sama dengan 3/4 darabkan dengan 16,000. So berapa jawapan dia? 12,000. 12,000? Ya ke? 10,000 Yes. 12,000. Okay. So itulah jawapan dia. Okay, boleh ada soalan? Tak ada, pergi soalan seterusnya. Okay. Boleh buat yang ini.
Cuba awak jawab. Okey, 2 batang pen dipilih serawat dari kotak. Kita ada pen kuning, kita ada warna merah dan kita ada warna hitam. Okey, 2 batang pen dipilih serawat, maksudnya kita ambil satu-satu, dia tak akan kurangkan balik. So bilangan yang kedua ni akan kurang lah. Pun sama akan jadi 3. Bawah ni pun sama, ada 3 lagi pilihan. Cabut. Okey, nak dapat kuning adalah 3 daripada berapa sampel? 3 per 3 campur 5 campur 1. 9. Merah 5 per 9. Hitam 1 per 9. So kalau dah ambil kuning, kuning akan tinggal 2 per 8. Merah masih lagi 5 per 8. Hitam 1 per 8. Ini 3 per 8. Merah 4 per 8. Hitam 1 per 8. Kalau yang ini kuning 3 per 8. Hitam 5 per 8. Merah 5 per 8. Hitam 0. Okay, hitam dah habis. Jadi ini akan jadi KK, KM, KH, MK, okey, soalan nak, apakah kebarangkalian kedua-dua batang pen warna sama? So berapa awak dapat? Dah kira belum? Maksudnya P, K dan K tambahkan dengan kebarangkalian merah dan merah. Kebarangkalian hijau dan hijau. Siapa dah dapat jawapan? So apa jawapan dia? Ada yang dah dapat jawapan?
5/216. Salah. Cuba kira balik. Yang warna sama sahaja. Okey, warna yang sama, merah-merah, kuning-kuning dan juga hitam. Okey, ingat kalau yang hitam-hitam tu 1/9 darab dengan 0/8 tu. So nanti tu akan jadi kosong lah. Tak payah kira apa, kira yang kuning dengan merah sahaja. So apa jawapan yang awak dapat? 13/36. Okey, betul Damia. Jawapannya adalah 13/36. Okey. Tu untuk nombor 2. Okey, nombor 3 ni dah soalan kebat sikit lah. 3 dengan 4 tu kebat. Okey, Jonathan suka menyaksikan matahari terbenam di tepi pantai. Okey, Jonathan mempunyai 2 pilihan, sama ada menginap di Pantai Jati atau Pantai Cengal selama 2 hari. Okey, kebarangkalian hujan di Pantai Jati pada setiap petang ialah 19/25. Kebarangkalian hujan turun di Pantai Cengal pula bergantung pada hari sebelumnya. Jika hari sebelumnya tidak hujan, maka kebarangkalian hujan pada petang itu ialah 5/7. Okey, jika hari sebelumnya hujan, maka kebarangkalian hujan pada petang itu ialah 2/5. Okey, jika cuaca cerah di kedua-dua pantai pada hari sebelum Jonathan bertolak, pantai yang manakah patut dipilih oleh Jonathan supaya dia dapat menyaksikan matahari terbenam di tepi pantai pada kedua-dua petang? Okey, berikan justifikasi anda. Okey, soalan panjang pun dah pening. Okey, sebenarnya simple je. Kita cari dulu untuk Pantai Jati. Okey, Pantai Jati. Ada 2 kebarangkalian je. Hujan atau tak hujan. Okey, dia kata kalau Pantai Jati hujan pada setiap petang ialah 19/25. So, sini 19/25. Okey, 19/25. Jadi tak hujan, 1 tolak 19/25 awak akan dapat 6/25. Okey, jadi dia 2 hari, so buat lagi 1 hari lagi. Hari kedua hujan atau tak hujan. Yang ini pun sama juga, hujan atau tak hujan. Okey, dia punya ni pun sama je, tak berubah. Kebarangkalian hujan 19/25, tak hujan 6/25. Sini pun sama, 19/25, tak hujan 6/25. So awak dapat dekat sini hujan, yang ini hujan tak hujan. Ni tak hujan, hujan. Yang ini tak hujan, tak hujan. Okey, so kita tengok pula pantai. Pantai apa? Cengal. Okey, Pantai Cengal pula. Pantai Cengal pun sama, ada 2 hari. 1 hari hujan dan hari tak hujan. Hujan dan tak hujan. Hujan dan tak hujan. Okey, dia punya kebarangkalian hujan pada petang itu ialah 57 jika hari sebelumnya hujan. So, jika hari sebelumnya hujan, maka pada hujan pada petang itu ialah 2/5. So, sini akan jadi 2/5. Jika hari sebelumnya hujan, maka pada petang itu ialah 25. Okey, jika cuaca cerah. Ada lagi satu ni. Jika hari sebelumnya tidak hujan, maka kebarangkalian hujan pada petang itu ialah 5/7. Sini akan jadi 5/7. Okey, jadi sini akan jadi 3/5. Sini akan jadi 2/7. Sini kita ikut yang ini lah. 2/5. Hari sebelumnya tidak hujan. Tidak hujan.
57. 2/5. Okay, cuba awak kira hujan tak hujan untuk yang ini berapa? Pertama dapat okay, saya tukar kepada perpuluhan, senang sikit nak tengok. Yang ini pula awak akan dapat 1/7. Okey, daripada jawapan ini, pantai yang manakah patut dipilih oleh Jonathan supaya dia dapat menyaksikan matahari terbenam pada kedua-dua petang? Yang mana dapat terpilih? Pantai Jati ke Pantai Cengal? Okey, kebarangkalian kita dah kira. Dan kenapa kita pilih pantai tu? Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, kalau kita tengok kebarangkalian kedua Jati ialah 0.0576. Kebarangkalian tak hujan untuk kedua-dua petang Pantai Cengal adalah 0.1429. Jadi kita kena pilih pantai mana supaya kita dapat tengok matahari terbenam pada kedua-dua petang ni. Pantai mana? Cengal. Kenapa Cengal? Okay, kenapa kita pilih Pantai Cengal? Okey, betul Pantai Cengal, tapi kenapa? Okey, sebab dia suruh berikan justifikasi anda. Sebab kebarangkalian tak hujan tinggi. Okey, betul. Itu je lah justifikasi dia. Okey, dah kita buat pengiraan, dah kira kebarangkalian. Jadi, kita akan pilih Pantai Cengal. Okey, sebab kebarangkalian lah. Kebarangkalian tidak hujan adalah tinggi di Pantai Cengal. Okey, itu jawapan dia. Okey, soalan terakhir. Ada soalan ni? Tak ada? Okey, soalan last. Setiap pelanggan niaga yang berbelanja melebihi 200 akan diberi peluang memutar roda bertuah yang mempunyai 6 sektor yang sama. 2 daripada sektor roda bertuah itu berwarna merah dan yang lain berwarna kuning.
Jika jarum putaran roda bertuah berhenti di sektor warna merah, pelanggan tersebut berpeluang memilih baucer tunai dari kotak A. Okey, jika jarum putaran roda bertuah berhenti di sektor warna kuning, pelanggan tersebut berpeluang memilih baucer tunai dari kotak B. Bilangan baucer tunai yang terdapat dalam kotak A dan kotak B ditunjukkan dalam jadual di atas. Okey, dianggarkan sebanyak 450 pelanggan kedai niaga akan berbelanja melebihi 200. Hitung bilangan baucer tunai bernilai RM10 yang perlu disediakan oleh kedai niaga. So, macam mana kita nak buat soalan ni? Dekat sini dia kata baucer tunai yang telah dipilih akan digantikan dengan baucer yang baru oleh kedai niaga supaya bilangan baucer tunai dalam kedua-dua kotak A sentiasa kekal. Okey, jadi yang ini yang kena buat apa dah, gambar rajah pokok lah. Okey, untuk dapat warna merah. Yang pertama sama ada dipilih warna merah atau warna kuning. Kalau dapat warna merah, dia akan pilih dua pula. Boleh pilih dua voucher, iaitu voucher RM50 atau RM10. Sama juga kalau dapat warna kuning, dia akan pilih kotak B lah. Kotak B, voucher 50 dengan voucher 10. Berapa kebarangkalian dia? Okey, untuk dapat merah, dia 2/6. 2/6 bermaksud 1/3. Kenapa ni? Apa masalah ni jadi macam ni? Kenapa tak boleh padam? Ada masalah ke ni? Boleh je. Okey. So, warna merah 2/6 sama dengan 1/3. Warna kuning pula 4/6. Jadinya 2/3. Okey, lepas kalau dapat warna merah, untuk dapat voucher 50 adalah 20 daripada kotak A ni ada 25. So, 20/25 kita kecilkan, dia akan jadi berapa 20/25. Yang ini 20/25, yang ini 5/25, yang ini 10/30, yang ini 20/30. Kecilkan dapat 4/5, yang ini 1/5. 4/5, 1/5. Kalau kotak B, 1/3, 2/3. So, ini akan jadi merah 50, merah 10, kuning RM50, kuning RM10. Okey, dia nak cari pula berapakah bilangan voucher tunai bernilai RM10 yang perlu disediakan oleh kedai niaga. So, untuk dapat RM10, kita ada yang ini dengan yang inilah. So, kita cari kebarangkalian lah. Kebarangkalian dapat RM10. Okay, sama dengan P, M, tambahkan dengan P. So, akan dapat 1/3 darab 1/5. Tambahkan dengan 2/3 darab 2/3. Okey, awak akan dapat berapa dia punya kebarangkalian? Awak akan dapat 23/45 untuk dapat RM10. Jadi bilangan dia sama dengan 27/45 darabkan dengan 450. Eh, 23 bukan 27, 23.
Berapa dapat jawapan dia? 230. Okey, betul Izzat. Okey, awak dapat jawapannya 230. Okey, selesai. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, tak ada soalan. Habis dah bab 9. Jadi kerja awak habiskan latihan dalam buku kerja. Okey, start dari muka surat 150 hingga habislah 153. Tak banyak pun, sikit je. Okey, 150 hingga 153. Ada apa-apa soalan?